Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk KKQ tingkatan 3 kita akan masuk kepada bahagian Tarannum Al-Quran. Okey, tajuknya adalah pengenalan Tarannum Hijaz dan sejarahnya. Okey, Tarannum Hijaz ni adalah salah satu silibus yang dipelajari dalam KKQ tingkatan 3. Jadi dalam surah Tarannum akan diaplikasikan surah yang menggunakan lagu Hijaz ini. Jadi sebelum kita mengaplikasikan lagu tersebut, kita perlulah terlebih dahulu mengenali apa bentuk ataupun sejarah Tarannum Hijaz ini. Okay, Hijaz dari segi bahasa. Okay, Hijaz itu ialah nama bagi suatu kawasan. Nama bagi suatu kawasan yang terletak di negara Arab Saudi. Okey, jadi Hijaz ni berada di negara Arab Saudi. Suatu kawasan yang terletak di negara Arab Saudi. Okey, kemudian dalam istilah Tarannum Al-Quran, dari sudut Tarannum, Hijaz adalah nama bagi suatu jenis alunan Tarannum yang dipopularkan oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya. Okay, jadi bermaksud dari sudut ilmu Tarannum, Hijaz ni adalah satu nama alunan ataupun satu nama lagu yang dipopularkan oleh qari-qari negeri ataupun di Hijaz itu. Okey, suatu alunan lagu yang dipopularkan oleh qari-qari Hijaz mengikut budaya bangsanya. Okey, budaya bangsa Hijaz ini, mereka hidup di kawasan padang pasir yang tandus. Mereka hidup di kawasan padang pasir yang tandus, berbukit bukau dan berbatu pejal. Jadi kamu boleh bayangkan hidup di kawasan padang pasir yang tandus, maksudnya kering kontang, tidak ada tumbuhan yang subur, berbukit bukau dan berbatu pejal. Kamu boleh bayangkan suatu kawasan yang panas dan memerlukan survive hidup yang tinggi di kawasan tersebut. Jadi bila seseorang dengan persekitaran yang keras akan membentuk budaya bangsanya juga yang keras ataupun kasar. Jadi begitu jugalah dengan alunan Tarannum Hijaz. Kita dapat bayangkan mengikut keadaan persekitaran tempat tinggalnya akan mempengaruhi alunan Tarannum Hijaz juga. Jadi Tarannum Hijaz ini kita boleh bayangkan sebagai suatu Tarannum yang agak keras ataupun tegas. Okey, Tarannum Hijazi kini telah pun diubah suai oleh qari-qari Mesir. Okey, jadi Tarannum Hijaz telah pun diubah suai oleh qari-qari Mesir. Qari-qari Mesir ni lebih lembut kerana budaya bangsanya yang hidup di kawasan lembah Nil yang subur. Okey, jadi orang-orang Mesir ni hidup di suatu kawasan yang subur yang dinamakan sebagai lembah Nil. Okey, jadi suatu kawasan yang subur, tidak memerlukan survive hidup yang tinggi lah. Jadi menyebabkan mereka di situ hidup secara tenang dan tidak memerlukan kekerasan atau kekasaran. Jadi mereka, budaya bangsa mereka dari sudut adat ataupun budaya juga lagu lebih lembut lah, sebab mereka tinggal di kawasan lembah Nil yang subur. Seperti orang bandar dengan orang kampung. Orang bandar dengan orang kampung, kebiasaannya orang bandar lebih lembut dan ataupun kita boleh kata bersopan santun. Contohlah kalau kamu tengok permainan ataupun perlawanan bola sepak di antara orang bandar dengan orang kampung, biasanya orang kampung akan bermain lebih kasar. Ini kerana orang-orang kampung itu hidup di kawasan kampung yang memerlukan mereka bekerja keras. Jadi akan mempengaruhi budaya mereka untuk bersifat lebih keras ataupun kasar. Okey, kemudian Tarannum Hijaz yang berlahjah Misri. Tarannum Hijaz yang berlahjah Misri, maksudnya mengikut logat Mesir lah, adalah lebih lembut dan menarik serta bersesuaian dengan kelembutan lughatul Quran, sesuai dengan kelembutan bahasa Al-Quran itu sendiri.
Okey, jadi di sini kita boleh faham asal Taranum Hijaz itu adalah dari suatu kawasan yang terletak di negara Arab Saudi, iaitu dipopularkan ataupun berasal daripada qori-qori Hijaz itu sendiri. Tetapi kemudian Taranum Hijaz ini telah diubah suai oleh qori-qori Mesir, yang mana budaya mereka ini lebih lembut dan mengubah alunan lagu Taranum Hijaz itu menjadi lebih lembut mengikut lahjah Misri ini. Maksudnya mengikut dialek ataupun logat Mesir yang lembut, kerana mereka hidup di kawasan yang subur, iaitu lembah Nil. Seterusnya kita akan mengenal sifat-sifat Taranum Hijaz. Okey, kita tengok apa sifat-sifat ataupun ciri Taranum Hijaz ini. Yang pertama, mempunyai gerak lambat. Biasa Taranum memang lambat lah, tetapi berkesan. Maksudnya memberi kesan di hati ataupun memberi kepuasan lah kepada kita apabila kita mendengar Taranum ini. Mempunyai ketegasan. Okey, Taranum ini kalau kamu dengar, nanti saya akan bagi contoh. Mempunyai ketegasan. Kita dapat dengar tegasnya lagu tu. Pendorong semangat. Mempunyai ketegasan pendorong semangat. Jadi bila kita dengar lagu ni, dia bersifat tegas, menyebabkan semangat kita naik. Mempunyai kelicinan, menghidupkan persembahan. Okey, maksudnya Taranum ni dapat menghidupkan persembahan. Ia sesuatu yang menarik lah. Mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tabaqat. Okey, maksudnya lagu Taranum Hijaz ini sesuai digunakan untuk mana-mana peringkat. Contohnya, kita hendak mengalunkan di awal lagu, kita hendak buka lagu pun boleh, peringkat rendah, sederhana ataupun tinggi. Jadi kita boleh ambil pada mana-mana bahagian lah, mana-mana tabaqat suara. Kemudian mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan perintah, tegah atau marah. Okey, jadi kebiasaannya Taranum Hijaz ni digunakan untuk kita menunjukkan perintah Allah, tegahan Allah ataupun Rasulullah, ataupun kemarahan Allah ataupun kemarahan Rasulullah kepada orang-orang yang zalim ataupun orang-orang munafik contohnya, ataupun orang-orang Yahudi dan Nasrani. Okey, jadi untuk mengalunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketegasan ataupun kemarahan Allah ataupun Rasulnya, kita boleh menggunakan Taranum Hijaz ini. Seterusnya kita akan lihat peranan Taranum Hijaz. Okey, Taranum Hijaz ada beberapa peranan yang sebenarnya setiap taranum ini lebih kurang sahaja peranannya. Okey, Taranum Hijaz termasuklah memberi semangat kepada persembahan bacaan. Sebab tadi sifat Taranum Hijaz tu tegas kan? Tegas, pendorong semangat. Jadi dapat memberi semangatlah kepada persembahan bacaan. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Lebih kurang sama sahajalah dengan taranum yang lain. Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Sebab setiap taranum itu sebenarnya cantik dan indah. Memberi tenaga kepada taranum yang akan dibaca. Sebab sifat Taranum Hijaz itu sendiri yang bersemangat. Kemudian membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. Okay, membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran kerana ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah, tegahan atau kemarahan ni menunjukkan Al-Quran itu menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang contohnya Allah ingin menegur orang-orang munafik tentang sikap mereka kan. Jadi bila kita mengalunkan dengan Taranum Hijaz, ia seolah-olah suatu yang menguatkan lagi mesej tersebut. Kemudian membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Jadi bila kita mengalunkan taranum Al-Quran, sebenarnya kita mengalunkan dengan perlahan, lambat. Bila bertaranum ni dia lambat. Jadi bila lambat akan melahirkan kefasihan sebutan. Kita akan mendengar satu-satu huruf itu dengan jelas. Makhrajnya ataupun dari sudut dengung atau panjang pendeknya. Okay, jadi fasih dan serta melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan.
Okey, jadi bila kita membaca Al-Quran dengan bertarannum, ia akan lebih menzahirkan kemukjizatan Al-Quran itu. Hakikatnya Al-Quran itu sendiri adalah suatu mukjizat yang agung. Cuma apabila kita mengalunkannya dengan indah, kita akan dapat menghayati kemukjizatan Al-Quran itu. Okey, wallahu a'lam.